Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk solat berjemaah. Inilah saat-saat yang salah satu daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala datangkan wabak. Antaranya adalah kita gunakan kesempatan lain pula untuk kita merapatkan tali silaturahmi, solat jemaah di awal waktu. Dan insyaAllah lepas maghrib ni kita cuba manfaatkan waktu dengan kita membaca satu kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ni kita dah sebut tadi lepas sembahyang Zuhur tadi kan. Mengapa Imam Bukhari menamakan buku ini ataupun kitab ini sebagai Al-Adabul Mufrad? Kakak ingat tak? Ingat. Apa dia? Sebab dia tak ada dalam kitab Sahih Bukhari dan dia terasing dan dia terbentuklah. Itulah dia mufrad. Dia Imam Bukhari dia ada kitab namanya Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Di situ terkumpul kitab-kitab sahih, hadis-hadis sahih. Tetapi yang masuk dalam Sahih Bukhari itu mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang Imam Bukhari hafal. Dalam Sahih Bukhari itu banyak tajuk. Ketika beliau meletakkan tajuk bab adab, rupanya banyak lagi hadis-hadis yang tak masuk dalam standard dia. Jadi dia berfikir untuk buat satu lagi buku dipanggil Al-Adabul Mufrad. Buku ini cerita tentang adab saja. Cuma dalam kitab ini ada di situ hadis sahih, hadis hasan, bahkan ada hadis dhaif. Tetapi Imam Bukhari ni seperti mana ulama-ulama dulu, dia faham mengenai hebatnya fiqh Imam Bukhari ni. Dia tahu bahawa hadis-hadis dhaif boleh terpakai dalam fadilat-fadilat amal. Jadi adab ni dia termasuk di dalam fadilat-fadilat amal. Imam Bukhari bukan satu-satunya ulama yang meletakkan dalam kitabnya hadis-hadis dhaif untuk fadilat amal. Dia letakkan hadis sahih, termasuk juga ada hadis hasan, juga hadis dhaif. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain pun, contohnya Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, beliau meletakkan juga mengenai hadis-hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni boleh terpakai ketika kita nak memakainya dalam fadilat-fadilat amal. Begitu juga Imam Abdullah bin Ibn Mubarak rahimahullah, dia dalam kitab Az-Zuhd wa Raqaiq banyak juga letakkan hadis dhaif selepas daripada hadis sahih sebagainya, supaya boleh beramal dengan fadilat amal. Jadi insya-Allah pada tak boleh buat hujah. hadis dhaif tak boleh buat hujah, tapi kita istighnas, kita boleh gunakan dia untuk kita beramal pada fadilat amal. Sebab itu dalam kitab ni, ini baru jilid 1 ni ada 188 tajuk. Banyak. Jadi kita baca hadis tadi mengenai apa tadi? Kakak siang tadi hadis pertama kepada ibu bapa. Bab qaulihi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Bab pada menyatakan firman Allah, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi baca ujung-ujungnya lah. Hadis ini Abu Amr Al-Shaybani yaqul hadatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayul amali ahab ila Allah azza wa jalla, apakah amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka? Qala as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Inilah zaman kita sekarang ni, tak boleh pergi masjid, pergi surau. Jadi kita galakkan semua orang, semua keluarga
untuk solat secara berjemaah di rumah dan juga di awal waktu, dan gunakan peluang untuk mengadakan sedikit majlis ilmu atau sebagainya. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Qultu, kemudian aku berkata lagi, summa ayu, kemudian apa? Qala summa birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang masih hidup, apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Summa ayu, kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abi dah terangkan mengenai perkataan jihad berasal dari perkataan pada huruf jim halda, bersungguh-sungguh mengoptimumkan apa yang mampu, sungguh-sungguhlah. Jihad dalam medan perang, ijtihad bersungguh-sungguh juga, tapi dalam medan pemikiran, dalam medan akal. Penting tu ijtihad dengan jihad. Kemudian qala hadatsani bihinna law istazadtuhu lazadani. Kalau aku nak lagi, nescaya Nabi akan tambah. Dia ada 3 perkara. Apa tadi sebut? Anis. Yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Jangan sembahyang dekat bilik seorang-seorang, sembahyang kat sini. Kamu duduk asrama boleh, sembahyang di surau, di rumah kena macam itu juga. Yang kedua apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah. Dalam matan Abu Jamrah ada disebut hadis kan, bagaimana seorang lelaki mohon izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Nabi kata, ahayyun walidak, adakah masih hidup kedua orang tuamu? Lelaki itu kata, ya. Maka fa fihi ma fajahid, kata berjihadlah dalam menyantuni kedua-duanya. Situlah ulama memberi komentar bahawa berjihad di medan perang perlu kepada pengorbanan, cekal hati, kesabaran. Begitu juga untuk memelihara ataupun menyantuni orang-orang yang tua, lebih-lebih bagi ibu dan ayah kita yang sangat tua, perlu juga pada pengorbanan, kesabaran dan sebagainya. Itu adalah hadis yang pertama. Dalam bab yang sama ni juga, ini hadis mauquf. Hadis mauquf apa dia ni? Hadis mauquf Terus kepada sahabat. Dia terhenti kepada sahabat saja. Hadis mauquf, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibn Atta an abihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Bermaksud keredaan Tuhan itu tergantung kepada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Jangan sampai kecil hati, jangan sampai menyakitkan hati dia. Kita perlu untuk minta keredaan daripada kedua ibu dan ayah. Baik. Kemudian dalam hadis bab yang kedua ini adalah babu birril ummi, iaitu bab pada menyatakan berbakti, berbuat baik kepada ibu. Ini keistimewaan yang ada pada ibu. Hadis marfu'. Apa hadis marfu'? Apa kakak? Hadis yang Kepada Rasulullah. Sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت ما أبر من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Hari ini special. Pelajaran kita orang. Belajar di sekolah. Daripada aku telah berkata kepada Rasulullah, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda SAW menjawab, ibumu. Aku tanya lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda bersabda, kepada ibumu. Dan berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda SAW bersabda, ibumu.
dan aku bersabda lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Kemudian Rasulullah kata, kepada ayahmu. Kemudian yang orang yang paling dekat dan orang yang paling dekat. So, siapa yang paling dekat tu? Pak saudara yang dekat-dekat dengan ayah. Jadi di sini kepentingan ibu ini kalau konflik berlaku. Kalau tidak konflik berlaku, kedua-duanya wajib untuk disantuni ibu dan ayah. Di sini disebutkan 3 kali tu. Ibumu, 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 dan akhirnya adalah ayahmu. Kemudian pelajaran kita yang terakhir ini cerita ni menarik. Tapi hadis ni hadis yang mauquf. Apa hadis mauquf? Dia hanya terhenti pada sahabat. Ini cerita tentang haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajul. Ibn Abbas ni satu ketika didatangi oleh seorang lelaki. Faqala lelaki itu kata, inni khatabtu mura'ah. Aku pernah meminang seorang perempuan. Fa'abat an tankihani, tapi dia tak nak, tak sih untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi, orang lain pula masuk meminang. Fa'ahabbat an tankihahu, dia nak pula dengan orang tu, the second person. Faghirtu alaiha, aku rasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh orang tu. Sampai bunuh-bunuh tu, itu nama cinta terbutai. Kamu belajar tak ada cinta-cinta lagi. Abi Umi dulu tak ada cinta-cinta. Alhamdulillah Allah tubuhkan rumah tangga kami sehingga saat ini dan berkekalan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lepas lelaki tu bunuh orang yang dapat kahwin dengan yang dia minat tu, dia rasa bersalah. Fahalli min taubah. Ada tak peluang aku nak bertaubat? Qala, maka berkata Ibn Abbas, ummuka hayatun, mak kamu hidup lagi tak? Sebab tadi dia ngadu pada Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas pun tanya, mak kamu hidup lagi tak? Qala la. Lelaki tu kata tak, mak aku dah mati. Qal, maka berkata Ibn Abbas, tub ilallahi ta'ala. Maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kamu dekati Allah takat mana yang kamu mampu. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas. Jadi yang menceritakan hadis ini, dia tak puas hati. Dia pun jumpa dengan Ibn Abbas. Dia tanya Ibn Abbas. Ibn Abbas kata tadi kan dia tanya, mak kamu hidup lagi tak? Apa kaitan taubat dengan mak hidup lagi? Dia tanya, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibn Abbas, kenapa kamu tanya tentang mak dia hidup tadi ataupun dah mati? Faqala, maka berkata Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Sesungguhnya aku tak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu dan ayah. Kan tadi bila lelaki itu dah membunuh tadi tu kan, Ibn Abbas kata, bertobatlah kepada Allah dan dekatilah Allah setakat mana bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Jadi Ibn Abbas kata, mak kamu hidup lagi tak? Hidup. Jadi salah satu perkara untuk taubat kepada Allah, mendekati Allah yang paling dekat antaranya adalah berbakti kepada al-walidah. Walidah ini adalah ibu. Jadi kita sama-samalah. Abi pun masih ada ibu, korang pun ada ibu dan ayah. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita memperolehi sebanyak mungkin pahala berbakti kepada ibu dan ayah. Apa yang kamu buat kepada ibu dan ayah, itu juga nanti akan dibalas nantinya di akhir umur kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Cuti-cuti panjang perlu untuk kita menambahkan amal kita dengan majlis ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.